Sebelum saya memulakan penggulungan saya bagi pihak Kementerian Pertahanan berkenaan dengan perbahasan belanjawan yang telah pun dibahaskan oleh rakan-rakan dalam Dewan Yang Mulia ini, saya ingin mengalu-alukan bagi pihak betul-betul wanita-wanita daripada Parlimen Rembau saya yang ada di atas sana. Selamat datang ke Parlimen. Terima kasih Tuan Dipertua kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam sesi penggulungan belanjawan tahun 2024 peringkat dasar dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini. Terlebih dulu bagi pihak seluruh warga Kementerian Pertahanan serta Angkatan Tentera Malaysia, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan khususnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, merangkap Menteri Keuangan kerana tetap mengutamakan sektor pertahanan negara melalui peruntukan sebanyak 19.7 bilion kepada Kementerian Pertahanan dalam bajet 2024 ini, iaitu peningkatan sebanyak 11.46% berbanding pada tahun 2023 sebanyak 17.7 bilion, peningkatan sebanyak 2 bilion. Betul-betul. Ketika negara dan seluruh dunia menghadapi cabaran ekonomi yang getir, yang sekaligus menuntut kerajaan memberi tumpuan terhadap usaha membaik pulih ekonomi negara dan membela kesejahteraan rakyat, kami di Kementerian Pertahanan amat bersyukur dengan jumlah peruntukan sebesar ini di bawah belanjawan Kerajaan Perpaduan Madani ini. Kementerian Pertahanan akan memberikan penekanan terhadap pelaksanaan beberapa perolehan aset baru dengan fokus kepada pemerkasaan pertahanan dan kedaulatan negara di samping terus berusaha memanfaatkan keseluruhan belanjawan 2024 yang insya-Allah akan diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini. Keutamaan dan agenda paling penting Kementerian Pertahanan, Datuk Ketua, ialah melalui belanjawan ini ialah ada beberapa tajuk utama, betul-betul, iaitu keutamaan kami ialah nombor satu, perolehan aset. Dalam mengekalkan tahap keupayaan dan kesiapsiagaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM, iaitu tentera darat, tentera laut dan tentera udara, keperluan aset-aset baru turut dipertimbangkan dalam perancangan belanjawan kali ini. Kementerian Pertahanan dan ATM akan memulakan proses perolehan aset-aset baru seperti berikut. Nombor satu, Tentera Darat Malaysia bakal memperolehi 60 buah kereta perisai infanteri, 50 buah High Mobility Light Tactical Vehicle, 6 buah Hovercraft Integrated Fast Interceptor, serta 733 buah kenderaan sokongan pelbagai jenis termasuk 45 buah bot pelbagai jenis. TLDM ataupun Tentera Laut pula akan meneruskan perolehan 3 buah Littoral Mission Ship LMS dan kerja-kerja memasang baik pulih S2 aset kapal selam. TUDM pula bakal menerima perolehan 12 buah helikopter baru. Nombor 2, kepentingan yang kami letakkan, Datuk Ketua, ialah keselamatan persepadanan negara. Keselamatan persepadanan negara akan terus dipertahankan dengan membina 7 buah pos imbangan baru, antaranya di Melikin dan Pak Dalih di Sarawak. Ketiga, kesejahteraan warga pertahanan. Melalui belanjawan pada kali ini, Datuk Ketua, inisiatif sedia ada Kementerian Pertahanan akan turut diperkemaskan bagi memastikan perancangan yang telah dibuat dapat dicapai mengikut kerangka masa yang telah ditetapkan. Kesejahteraan anggota ATM dan pesara akan terus dipelihara seperti berikut. Peruntukan sebanyak 400 juta disediakan dalam belanjawan pada kali ini untuk menyenggara dan membaik pulih rumah keluarga Angkatan Tentera. Alhamdulillah. 20 juta turut disediakan untuk menaik taraf sistem pembentungan di kem-kem yang amat daif keadaannya. Yang ketiga, veteran ATM akan terus diperkasa menerusi inisiatif Protege Ready to Work bagi meningkatkan potensi kebolehpasaran dan memberikan pengalaman pekerjaan sebenar
dengan menempatkan veteran ATM dalam latihan pekerjaan dengan kerjasama syarikat-syarikat yang menerima kontrak daripada kerajaan. Veteran ATM juga akan mendapat manfaat pelindungan kebajikan dan pembangunan sosioekonomi melalui setiap program kerajaan yang mana kuota khusus akan diberikan seperti program keusahawanan, latihan, pekerjaan dan kemudahan pembiayaan. Kerajaan juga akan menambah bilangan Ranger Community kepada 2,000 orang dengan tujuan untuk memenuhi sebahagian daripada kota Ranger dengan veteran ATM yang berminat, dan bayaran insentif RM1,000 akan dipanjangkan kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan tidak berpencen yang akan memberi manfaat kepada lebih 216,000 orang di seluruh negara pada awal tahun depan. Kementerian Pertahanan, Datuk Petua dan ATM akan berusaha sedaya upaya agar peruntukan bajet 2024 ini dimanfaatkan dan terus berhemah serta berintegriti demi sebuah negara yang selamat, berdaulat dan makmur. Datuk Yang di-Pertua, bagi pihak Kementerian Pertahanan dan ATM, saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada 18 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah pun memukakan dan membahaskan dalam perbahasan berkenaan bajet 2024 berkenaan dengan Kementerian Pertahanan, iaitu Wabi Jelutong, Wabi Pendang, Wabi Besut, Wabi Tanah Merah, Wabi Puncak Borneo, Wabi Ledang, Wabi Parit, Wabi Jerantut, Wabi Ketereh, Wabi Sik, Wabi Betang Sadung, Bukit Bendera, Lumut, Wabi Tampin, Batu Pahat, Gerik, Kalabakan dan Kuala Pilah. Kerana mereka telah pun mengambil dengan prihatin isu-isu yang berkait rapat dengan Kementerian Pertahanan. Saya boleh rangkumkan Datuk Petua daripada perbahasan 18 rakan-rakan yang berbincang dalam Dewan Mulia ini, saya rangkumkan topik-topiknya kepada rangkuman 11 tajuk utama, Datuk Petua. Saya akan pergi satu persatu agar ia tersusun dan dia tidak mengikut apa yang dipanggil keahlian yang bertanya. Nombor satu, Datuk Petua, isunya ialah menghantar tentera pengaman ke Palestin. Yang berhormat, boleh ya? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Rembau, Menteri Pertahanan. Terima kasih Puan Tuan Yang di-Pertua. Saya nak sentuh berkenaan dengan LCS ni. Sebab apa? Semalam saya bangkitkan lagi. Ada 4 Datuk Petua, laporan. LCS ni akan ada. Saya akan jawab. Ada 4 laporan. Tunggulah, sabar-sabarlah. Pendang Sabah. Menteri belum Dia ada start jawab dalam lagi. 11 tu. 11 tu termasuk LCS lah. Ya. Kerana ramai yang bertanya tentang LCS. Terutama rakan saya daripada Tanah Merah. Nombor satu isu yang saya rangkumkan dalam 11 perkara pokok Datuk Tua ialah menghantar tentera pengaman ke Palestin. Datuk Petua, ramai ahli yang berhormat bertanyakan, lebih kurang 5 orang bertanya tentang isu di Palestin ini termasuk Parit, dan juga banyak. Baru-baru ni hari Jumaat selepas main Jumaat, mereka bergerak, ada NGO bergerak daripada Masjid Al-Walid ke depan pintu masuk Kementerian Pertahanan, membawa spanduk-spanduk menggesa Kementerian Pertahanan untuk menghantar tentera pengaman di Palestin. Datuk Petua, isu kesediaan kerajaan menghantar tentera pengaman ke Palestin telah dibangkitkan oleh Wabi Parit. Perkara ini telah dijelaskan juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pada sesi penerangan Menteri berkenaan perkembangan terkini krisis Palestin Israel di Dewan Yang Mulia ini pada 16 Oktober yang lalu. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Datuk Petua, keputusan untuk menghantar trup tentera secara unilateral, saya ulangi, secara unilateral ke sesuatu kawasan bergolak bukanlah keputusan mudah dan ia memerlukan penelitian pelbagai pihak termasuk Kementerian Luar Negeri, pandangan negara-negara sekitar kawasan yang bergolak ataupun krisis, dan yang paling utama, ia perlu mendapat mandat yang jelas daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehingga kini, Datuk Petua, Malaysia sentiasa komited dengan memberi sokongan terhadap usaha mencapai keamanan sejagat di bawah panji-panji Bangsa-Bangsa Bersatu. Ini terbukti sejak tahun 1960 lagi. ATM telah terlibat dalam 37 misi sama ada sebagai tentera pemerhati ataupun tentera pengaman seperti misi pengaman di Kongo,
Somalia, Namibia, Cambodia, Bosnia-Herzegovina, East Timor dan yang terkini di selatan Lubnan. Tuan Yang Dipertua, sehingga kini pihak ATM masih terlibat dalam 5 misi antarabangsa di bawah misi PBB, iaitu 1 misi pengaman di Lebanon, United Nations Interim Force in Lebanon ataupun UNIFIL mulai tahun 2007 dan 4 misi pemerhati iaitu United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo ataupun MONUSCO, Kongo sejak tahun 2000, UN Interim Security Force for ABI, UNIFA, di sempadan Sudan dan Selatan Sudan semenjak tahun 2006, United Mission for Referendums in Western Sahara, MINUSO, Sahara Barat sejak tahun 1991 lagi, dan United Nations Mission to Support the Hudaybiyah Agreement, iaitu di Yaman sejak tahun 2021. Mengenai pergolakan di Palestin, buat masa ini Datuk Pertua, tiada sebarang keputusan oleh PBB ataupun United Nations untuk menghantar tentera pengaman ataupun peacekeeper ke Palestin. Sungguh pun begitu, Kementerian Pertahanan melalui ATM sentiasa bersiap siaga, termasuklah pasukan pengaman Malbat yang sekarang bertugas di bawah UNIFIL di Lebanon. Kementerian Pertahanan mengikuti secara dekat perkembangan di Palestin dan sentiasa bersedia memberikan kerjasama penuh kepada Kementerian Luar Negeri jika diperlukan bagi membantu urusan evakuasi rakyat Malaysia di kawasan yang terkesan, di samping memantau tahap keselamatan anggota Malbat kami di selatan Lubnan. Datuk Pertua. Yang kedua, Muhammad, minta penjelasan. Ya, please. Ya, kita hanya hantar tentera bila diminta oleh bangsa-bangsa bersatu. Tapi apakah Malaysia bercadang untuk menyuarakan kepada OIC sebagaimana yang negara-negara Afrika, Kesatuan Negara Afrika, dia hantar tentera pengaman seperti yang berlaku di Nigeria. Tapi OIC ini tak dengar berita yang mereka ingin hantar tentera pengaman. Apakah Malaysia nak cadangkan kepada OIC supaya menghantar tentera pengaman? Sebab kita tahu bangsa-bangsa bersatu ada kuasa veto 2-3 kali yang memvetokan keputusan untuk menyokong Palestin. Yang Berhormat, Jelutung. Yang Berhormat, saya juga ingin tanya kenapa kerajaan kita tidak menggunakan diplomatic channels untuk menggesa bangsa-bangsa bersatu untuk mengadakan gencatan senjata dengan seberapa cepat yang mungkin. Apa masalahnya? Kenapa PBB tidak bertindak dengan pantas untuk mengadakan satu gencatan senjata dalam apa yang berlaku di Palestin? Apakah masalahnya? Ataupun bolehkah kita mengadakan satu sidang tergempar, mohon satu resolusi supaya kuasa-kuasa besar campur tangan? Seperti yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ini adalah isu bukan Israel atau Palestin, humanitarian. Kita lihat bahawa ada bayi, anak-anak dibunuh di situ. Saya ingin tanya, apakah masalahnya dengan Amerika Syarikat untuk ataupun kuasa-kuasa besar, Perancis, Britain, untuk kita mengadakan satu mesyuarat supaya satu gencatan senjata diadakan? Saya cuma memohon Yang Berhormat sebagai Menteri memberi tekanan berterusan. Gencatan senjata boleh diadakan bila-bila. So cuma saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk merayulah kepada ASEAN, kepada OIC untuk berbincang dan mendesak supaya gencatan senjata diadakan dengan seberapa cepat. Dan saya ingin tanya juga, apakah masalah dengan menghantar tentera pengaman, bukan pergi sana untuk bertempur, tentera pengaman untuk memastikan bahawa kita menjaga civilian di situ, Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat Rembau, saya nak tambah sikit yang tu. Saya nak minta sokong Jelutung, ini isu yang sangat baik. Cuma kita nak minta Jelutung tambahkan sikit lagi, kita buat usul tergempar, mengecam dulu tindakan yang berlaku di Palestin dan juga ni, apa yang berlaku sekarang ni.
Sebab kita belum buat lagi keputusan usul daripada Dewan, maknanya daripada Kerajaan Malaysia. Belum ada satu keputusan yang tuntas mengecam. Jadi kalau kita bercakap nak pergi buat ceasefire dulu, yang sini kita pun tak ada apa-apa lagi. Jadi macam kita di mulut saja bercakap menentang, tapi hati kita menyokong hak yang keganasan dan kezaliman. Terima kasih Datuk Petua, terima kasih kepada Arau, terima kasih kepada Jelutong dan juga Pendang. Berkenaan dengan saranan daripada Arau untuk kita mengadakan tentera pengaman tidak melalui PBB ataupun tidak mengharapkan PBB tetapi melalui OIC dan dikatakan juga tadi adanya tentera pengaman Afrika. Afrika dia memang ada tentera pengaman sendiri, Datuk Petua. Dia tidak bersangkut sangat dengan apa, sebab African Union dia memang ada di bawah African Union punya charter dia, ada dia tentera pengaman daripada negara-negara Afrika sahaja, ya. Jika ada apa-apa masalah di negara Afrika, mereka akan menghantar tentera pengaman dengan segera. Tentang OIC itu tadi, saya serahkan kepada Kementerian Luar Negeri lah, Arau, ya. Kerana seperti Jelutong cakap tadi, kita nak hantar tentera kita, ya, nak buat ceasefire apa semua. Bagi Kementerian Pertahanan, Datuk Petua, ini adalah isu luar negara. Isu luar negara eloklah sebaiknya diurus oleh Kementerian Luar Negeri. Kami di Kementerian Pertahanan atau Angkatan Tentera, you just decide. Dengan izin. Buat keputusan. We will be there. Ya? Kita akan ke sana jika ada keputusan. Jika ada mandat dan jika ada yang membolehkan kita menghantar tentera pengaman kita dengan segera. Bahkan kita dah ada pun di Lebanon. Ya? Ya, jadi Datuk Petua, soalnya macam tadi mengatakan supaya bangsa-bangsa bersatu membuatkan gencatan senjata dan buat sidang tergempar, dah buat sidang tergempar pun, sidang bangsa-bangsa bersatu tetapi tidak diendahkan, ya, dan diveto oleh kuasa-kuasa yang mempunyai kerusi di dalam Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi nampaknya melalui bangsa-bangsa bersatu ni nampaknya menemui jalan buntu. Cadangan daripada Arau tadi itu boleh dipertimbangkan dan kita akan melihat. Dan saya akan juga cuba membawa jika ada perkara yang boleh dibincangkan berkenaan dengan Palestin semasa perbincangan dengan Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN yang akan berlangsung pada minggu depan, Datuk Petua, supaya kita boleh berbincang on-site punya isu bukannya sebagai main topik untuk kita berbincang. Dapatkan dulu suara ASEAN kerana kita mempunyai satu pegangan iaitu ASEAN Centrality. We cannot be on our own. Ya? Kalau negara ASEAN bersetuju untuk kita menghantar dan di bawah panji-panji bangsa-bangsa bersatu, kita akan kaji, tapi ini tertakluk kepada Kementerian Luar Negeri. Bukan di bawah bidang kuasa Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan akan mengambil apa saja keputusan yang diputuskan oleh kerajaan, hantar, kita akan hantar, tarik, kita akan tarik. Ya? Ya? Yang keduanya, yang saya cantumkan dalam 11 isu itu betul adalah berkenaan dengan rumah keluarga Angkatan Tentera. Datuk Petua, isu rumah keluarga Angkatan Tentera telah dibangkitkan oleh YB Jelutong yang meminta kementerian memastikan unit kediaman rumah keluarga Angkatan Tentera ataupun rekat berada dalam keadaan yang baik dan selesa untuk diduduki. Berhubung dengan perkara ini, Datuk Petua, Kementerian Pertahanan komited untuk meningkatkan agenda perumahan ATM yang meliputi pelaksanaan projek pembangunan rekat yang baru serta projek senggaraan dan naik taraf rekat yang sedia ada di seluruh negara. Alhamdulillah, saya katakan tadi, pada belanjawan 2024, satu peruntukan yang amat besar, 400 juta telah pun diberikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan untuk kita membaik pulih kerana keadaan rumah direkat ni amat daif, Datuk Petua. Memang daif, ya. Kalau mereka ada kemampuan untuk sewa rumah di luar, mereka sewa rumah di luar. Tetapi apakah daya, sewa rumah di luar terlalu mahal, allowance rumah terlampau sikit, mereka tak mampu, Datuk Petua. Mereka duduklah di tempat yang tak sepatutnya diduduki. Maka jangan jealous lah kalau Kementerian Pertahanan dapat 400 juta. Kerana ini sudah lama tertangguh dan lama patut dibuat, Datuk Petua. Ya. Yang Berhormat Menteri. Ya. Terima kasih. Saya amat berterima kasih Yang Berhormat telah mengakui
keadaan mereka hidup daif. Sebab bagi saya, bagaimana anggota tentera kita nak bertugas jika keadaan kediaman mereka dalam keadaan daif dan uzur. Cuma saya nak minta Yang Berhormat ambil juga perhatian dengan bajet yang diberikan tu. Cubalah Yang Berhormat tengok rumah-rumah bujang, ya, yang contoh di Kem Terendak, di Ketereh, ya. Kalau tengok rumah-rumah bujang ni, Yang Berhormat takkan nak, kalau Yang Berhormat ada anak yang nak jadi askar pun Yang Berhormat tak berani nak hantar. Begitu daif, cukup menyedihkan. Sebab Yang Berhormat dah sebut tadi, Jurutong kata, jawapan daripada YB Jurutong nak bagi mereka keadaan baik dan selesa. Tapi keadaan hari ini terbukti tak selesa dan tak baik. Saya harap Yang Berhormat Menteri ambil perhatian isunya rumah-rumah bujang, berek-berek bujang. Yang Berhormat Menteri, terima kasih. Saya ambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan tahniah dan juga penghargaan yang setingginya kepada Yang Berhormat Menteri dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pengumuman yang telah dibuat itu. Sekurang-kurangnya dengan pengumuman itu kita pastikan bahawa ketika anggota tentera bertugas menjaga keselamatan keamanan negara, keluarga mereka yang tersayang dapat hidup dengan selesa. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Tanah Merah dan juga Jelutong. Datuk Petua, untuk pengetahuan, tahun ini saja, selain daripada peruntukan untuk menaik taraf baik pulih rumah-rumah rekat ini dalam bajet tahunan dibentang tahun lepas sebanyak 117 juta, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan murah hati telah pun memberikan peruntukan khas beliau 200 juta semasa membentangkan rancangan kajian separuh penggal tempoh hari di Dewan Yang Mulia ini untuk kita memberikan penumpuan kepada membaik pulih dan naik taraf rumah bujang ini. Kepada Tanah Merah tadi berkenaan rumah bujang, saya yakin bahawa di dalam pelaksanaan kita rekat ini termasuklah rumah bujang. Otherwise saya akan minta supaya rumah bujang ini dimasukkan di dalam kepala untuk kita membaik pulih dan menaik taraf rumah bujang, insyaAllah. Terima kasih Berhormat. Saya ring sikit je. Lagi satu sebelum pada berek bujang ni, Yang Berhormat semalam pun ada bercakap Yang Berhormat pergi Pulau Berhala, ya. Kalau Yang Berhormat pergi Pulau Berhala, jangan lupa juga bila anggota kita buat operasi, tempat-tempat operasi pun teruk. Contohnya di tempat Pulau Berhala tu, mereka duduk dalam kontainer, tak selesa, air tak ada dan sebagainya. Kalau boleh bagi juga tumpuan, sebab bila buat operasi 3 bulan tinggalkan keluarga. Tapi dalam 3 bulan tu keadaan tempat tinggal mereka cukup tak selesa. Harap juga diberi perhatian. Terima kasih. Datuk Petua dengan pandangan daripada Tanah Merah. Saya pergi ke beberapa buah pulau, Berhala, Jambuanga dan macam-macam. Terpaksa balik, patut nak pergi pulau kelima, tapi kerana tiba-tiba langit dah jadi hitam kerana ribut akan berlaku, terpaksa balik. Kalau tidak, terpaksa bermalam di situ. Memang keadaan anggota kita yang menjalankan operasi selama 3 bulan di situ, mengambil giliran 3 bulan sekali, mereka punya penempatan tu amat daif juga. Ini akan kita beransur-ansur lakukan. Tetapi untuk tahun depan yang 400 juta ni, Datuk Petua, kita akan tumpukan kepada rumah kaki tangan anggota dulu. Kerana kita peruntukannya Ban 4 besar, tapi tentera ni besar dan ramai, Datuk Petua. Kan? Ramai, beratus-ratus ribu. Jadi kita tak dapat kita peruntukan yang begitu nak kita sebar luaskan, dia tak mendatangkan nampakkan impak yang baik. Untuk tahun ini ataupun tahun depan, tahun ini dan tahun depan kita membaik pulih rumah-rumah rekat dulu dan juga keadaan-keadaan di kawasan sekitarnya. Boleh jadi pandangan daripada Tanah Merah itu kita masukkan dalam 2025 punya bajet ataupun peruntukan khas kerana dia tak banyak, ya, dia tak ramai. Sedikit saja kerana satu regimen saja yang akan berada di situ dan juga penempatan-penempatan yang lain, insya-Allah. Datuk Petua, minta tangga batu, minta laluan sikit tangga batu. Baik, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Pertama, tangga batu nak merakamkan terima kasih kerana mengambil berat tentang menyelesaikan masalah air di Kem Terendak. Tapi sebenarnya dia ada masalah lain di rumah-rumah di RKRT yang berada di Sungai Udang, Badatul Razak dan juga di Tangga Batu. Sebenarnya di samping rumah itu perlu diperbaiki. Mereka juga mengalami masalah air, tekanan air yang sangat-sangat kritikal. Minta diberi perhatian samalah. Terima kasih. Kepada Tangga Batu, Datuk Petua. Tangga Batu kita berfasa untuk kita menaik taraf
bekalan air di kem tersebut. Ya. Di Melaka tak ada masalah air, tetapi di dalam kem ada masalah air. Kerana kem Terendak ni dia dah zaman British dulu, Datuk Betul, dah lama, berpuluh-puluh tahun. Dan dia punya pipe tu memang dah lama, dah bocor, ada yang NRW je kalau saya tengokkan, saya baru lepas pos kabinet minggu lepas, saya minta berapa jumlah kita kena bayar bug meter kepada PAAB ataupun Syarikat Air Melaka dan juga negeri-negeri lain. Dengan apa yang kita guna, Datuk Putua, NRW-nya saya yakin lebih pada 50%. Kita dah ada peruntukan fasa pertama 900,000 dan keseluruhan peruntukan yang kita buat untuk naik taraf bekalan air dalam kem Terendak itu sendiri adalah 33 juta. Dia mengambil fasa-fasa lah ya untuk kita lakukan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya yang Terendak tu saya ucapkan terima kasih tadi, tapi kena lihat juga sebab dia ada di sana ada 3 perumahan RKAT yang berada di luar kem Terendak. Juga mereka mengalami masalah tekanan air yang agak kritikal lah. Terima kasih. Kita ambil perhatian. Datuk Petua, penyelenggaraan rekat sedia ada di seluruh negara dilaksanakan berpandukan kepada keutamaan tertaluk kepada peruntukan tahunan diterima. 2 agensi yang kita bertanggungjawabkan iaitu JKR dan juga bahagian perkhidmatan kejuruteraan Kementerian Pertahanan ataupun BPKP Markas Angkatan Tentera Malaysia. Peruntukan seperti yang saya sebut tadi tahun 2023 sejumlah 117 di dalam OE dan juga 200 juta peruntukan khas yang mana kita telah agih-agihkan dan sedang dilaksanakan, Datuk Petua, untuk kerja-kerja selenggara rekat di seluruh negara yang melibatkan 22,500 buah ataupun unit rumah rekat. Datuk Petua, seperti diumumkan, iaitu kita akan dapat 400 juta tahun depan dan kita akan pastikan isu berkenaan dengan membaik pulih menaik taraf rekat ini akan dapat kita selesaikan secara menyeluruh, Datuk Petua, insyaAllah. Ya. Ketiga, Datuk Petua, isunya ialah berkenaan dengan, ini tadi ditanya oleh Pendang dan juga ditanya oleh Tanah Merah, ramai ya, yang bertanya tentang LCS. LCS ni tak habis-habis ditanya, ada je. Saya dah jawab berkali-kali di depan Yang Petua pun, tapi masih lagi ada pertanyaan yang memerlukan detailing kepada isu-isu LCS ni. Saya akan cuba jawab dan saya harap supaya lepas ni kita tutuplah cerita LCS ni, Datuk Petua ya. Tak boleh, kapal kita tak siap. Ya. Dan kapal akan siap. Kalau kapal dah siap, isu tutup. Kapal akan siap kita tak siap. berfasa-fasa. Ya. Datuk Petua, Buat kapal pun akan tak siap lagi. berfasa-fasa. Bila saya katakan tempoh hari kapal yang keseluruhannya siap 2029, tetapi kita buat tu satu-satu, kita tak buat bersekali. Kalau buat bersekali, dia punya kos lebih besar. Kita terpaksa buat kita punya rig, dia punya jig, nak order jig untuk setiap kapal, mahal, lagi mahal. Jadi Dewan ni nanti akan mempersoalkan mengapa kos dia bertambah tinggi. Jadi kita ada satu jig yang komplit untuk kita membina kapal sampai 100%. Ada juga sub workshop dia yang dia membina kapal ni ada, semuanya ada 9 blok. Betul-betul. Dia pakai blok. Ya. Yang kapal pertama tu dah siap dah, dia punya hal tu dah siap. Tinggal lagi dia punya truss tu belum dimasukkan lagi. Kerana kita tak boleh masukkan. Nanti nak masuk sistem, nak masuk peluru berpandu, nak masuk semua, terpaksa buka pula balik. Jadi tak boleh. Jadi akan menelan belanja. Yang Berhormat Rembau, sebab yang kita bangkit KLCS ni bukan perkara baru. Isu ni daripada 2000 sehingga 2010 tu Tak dah apalah, ada. saya terangkan Dah keluar. dia. Cuma kita nak tahu 6 bilion yang pertama untuk 6 kapal tu memang dah hilang 6 bilion tu. Kapal pun tak siap. Ini yang kita nak. Dan apakah tindakan untuk dapatkan balik ataupun tindakan. Yang kedua, kita baru pula dah buat keputusan 5 biji kapal perang dengan lebih kurang tambahan lagi menjadi 11 bilion. Kalau tak silap saya. 11.2 bilion. Jadi ini kita tengok kos kita selalu umum duit hilang tapi Datuk tak ada dapat Petua, balik. Saya akan terangkan mengapalah. Kita nak tindakan lah sampai saya sekarang. dah jawab 6 juga bilion dah besar. tempoh hari. Okey. Datuk Petua, seramai 4 orang ahli yang berhormat telah membangkitkan mengenai perolehan aset ATM terutamanya Littoral Combat Ship iaitu LCS, iaitu daripada Tanah Merah, daripada Pendang, daripada Besut dan daripada SIG. YB Tanah Merah telah membangkitkan pelbagai isu berkenaan LCS seperti peningkatan kos, rasional mengekalkan Boston Naval Shipyard Sdn Bhd BNSSB sebagai pembina LCS, isu kontrak tambahan ataupun Supplementary Agreement No. 6
isu sistem persenjataan dan integrated platform management system, tindakan ganti rugi ataupun liquidated ascertained damages LAD ke atas BNSSB, isu syarikat Contravest Advanced Dynamic Sdn Bhd CAD dan syarikat Contravest Electrodynamic Sdn Bhd CED, dan jaminan kerajaan supaya tiada lagi perjanjian tambahan baru setelah projek pembinaan LCS diterajui oleh Special Purpose Vehicle ini. Untuk kesemua soalan ini, Datuk Petua, yang dibangkit ini telah pun dijawab oleh dalam semasa sesi proceeding dengan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC yang baru-baru ini, ya, ataupun yang lepas. Perkara ini juga telah dimasukkan dalam laporan kemajuan projek pembangunan kapal peronda generasi kedua LCS Tentera Laut Diraja Malaysia bagi tempoh Oktober 2022 hingga Mei 2023 seperti mana yang telah dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini semasa kajian separuh panggal ke-12 yang lalu. Pada masa ini, Datuk Petua, Kementerian Pertahanan memberikan tumpuan sepenuhnya untuk melangkah ke depan bagi memastikan projek LCS ini dapat disiapkan mengikut jadual seperti mana kontrak tambahan ke-6 ataupun SA6 yang telah ditandatangani pada 26 Mei yang lalu. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Datuk Petua, peningkatan kos LCS ini tidak melibatkan kos of non-recurring kerja-kerja pembinaan kapal, tetapi disebabkan oleh kelewatan yang lama dan perubahan spesifikasi LCS seperti mana yang diperlukan oleh TLDM. Umpamanya persenjataan surface-to-surface missile, decoy launching system dan integrated platform management system. Perubahan spesifikasi ini amat diperlukan disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Surface-to-surface missile, Datuk Petua. Perubahan ini adalah bagi memenuhi keperluan operasi TLDM dan dimensi keempat Angkatan Tentera Malaysia 4D MAF terkini. Misal SSM dari Norway yang dipilih mempunyai teknologi terkini ataupun smart missile serta kos yang lebih murah berbandingkan spesifikasi asal dari pembuatnya di Perancis. Nombor 2, decoy launching system. Supportability ataupun keboleh sokongan bagi peluru pelaratan asal hanya boleh bertahan 15 tahun sahaja. Pada 20 Disember 2016, Kementerian telah memaklumkan bahawa original equipment manufacturer ataupun OEM asal tidak boleh lagi membakalkan peluru decoy disebabkan kilang pembuatan telah terbakar. Oleh itu, perubahan sistem DLS ini perlu dilaksanakan bersesuaian dengan keperluan TLD. Dan ketiga, Integrated Platform Management System, Datuk Petua. Kemajuan sistem IPMS dalam projek LCS dah dapati adalah terlalu perlahan. Oleh yang demikian, TLDM telah melaksanakan feasibility study bagi mempercepatkan kemajuan sistem ini. Rentetan itu, sistem yang diluluskan oleh kerajaan adalah yang terbukti penggunaannya di aset TLDM masa ini. Selain daripada itu, terdapat juga peningkatan kos, Datuk Petua, yang melibatkan perlanjutan tempoh kontrak selama 83 bulan disebabkan perubahan spesifikasi dan permohonan daripada OEM yang melibatkan extension of design authority, revised delivery schedule, extension of warranty on delivered equipment serta insurance. Peningkatan kos projek ini tidak melibatkan Yang Berhormat Menteri. syarikat. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya cuma nak minta penjelasan lah daripada Yang Berhormat Menteri. Bagaimana rasionalnya sebuah perolehan yang terbesar dalam negara ni, iaitu sekarang ni dah daripada asas 9 tahun dah meningkat 11.2 bilion. Ya, bagaimana perolehan terbesar ni kita dah lewat 5 tahun. 5 tahun dah lewat. Asalnya Tianggo ni berubah. Mula-mula kita kata negara kita akan dapat kapal LCS ni pada April 2019. Lepas tu kita umum pula bertukar pada 2024 akan siap. Sekarang umum pula yang terbaru 2026. Yang terbaru lagi tambah tukar lagi Tianggo, iaitu akan siap pada 2029. Jadi sebab itu saya kata Yang Berhormat, yang sebab apa rasionalnya, dan kita pula sekarang ni kerajaan pula masih berlembut hati pertukaran spek persenjataan di saat-saat terakhir. Sedangkan kita ambil contohlah ya, negara Mesir dengan UAE. Mereka pun buat kapal yang sama, LCS yang sama, mereka bentuk pun sama, Govin. Mereka tak perlu tukar spek
senjata mereka. Mereka tak perlu tanda tangan sampai 6 kali perjanjian tambahan. Dan kapal Mesir dan UAE dah siap pun. Sedangkan kita masih lagi terkapai-kapai. Jadi sebab tu saya ingin tahu, ya, apakah saya tertanya keperluan pertukaran spek ini seolah-olah sangat meragukan, dan adakah ia strategi syarikat Boston Naval Shipyard untuk tambah pertukaran daripada kerajaan, sebab setiap kali pertambahan perjanjian tambahan kos meningkat setiap kali, jadi sekarang dah 6, ya, walaupun yang Menteri kata tadi insya-Allah tak akan ada lagi tambahan. Itu kita kata hari ini, esok tak tahu lagi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Boleh saya tambah lagi satu? Sebenarnya Datuk Petua, dia punya kapal pertama tu akan siap 2024. Tetapi kapal ini dia siap pembinaan satu, siap untuk decommission lagi satu perkara. Ada dua perkara berbeza. Siap pembinaan boleh siap bina 2024, tetapi itu patut bulan 5 kita buat, tapi sekarang kita baru nak mulakan kerja bulan September kerana kita baru saja selesai dengan OAM bersetuju untuk novit ataupun dia punya agreement. Datuk Petua boleh jadi 2024 ujung tahun. Tetapi siap kapal ini Datuk Petua, dia kena buat apa yang dipanggil Harbour Acceptance Test. Harbour Acceptance Test ni Datuk Petua kurang-kurang 6-7 bulan. Bina kapal atas darat Datuk Petua, belum tentu dia boleh terapung nanti. Takut nanti kita bina kapal tenggelam. Itu Harbour Acceptance Test, ya. Lepas Harbour Acceptance Test ini, tengok balance dia, sama ada dia balance betul-betul 90 darjah. Sikit saja lagi 0.01% lagi degrees, dia akan menyebabkan Menteri, apa dia? Tunggu dululah. Itu habis, teknikal. Ya. Tunggu saya habis dulu, ya. Lepas itu Datuk Petua, ya. Lepas Harbour Acceptance Test kita pergi sea trial test. Ini sea trial punya test tu ni. Itu untuk kita membuat tembakan. Nak buat test dia punya kelajuan. Kalau pembina mengatakan dia boleh maksimum, ataupun kalau cruise 25 knot, kalau maksimum dia boleh pergi 32, we want to test that. Kalau tidak, kita tak akan terima. Dan dalam masa yang sama, di open sea test ni ataupun sea trial test ni, kita nak buat ujikan tembakan. Sama ada kena tak kena. Kalau tak kena, something is wrong dengan the balancing of the ship, ataupun dengan izin, ataupun imbangan kapal tersebut. Maknanya itu sebab saya kata pembinaan fizikalnya boleh siap 2024. Tetapi kita dengan acceptance test, dengan kita punya Harbour Acceptance Test, mengambil masa lagi 1 tahun ataupun 1 tahun setengah. To be safe, kita katakan 2026. Tapi insyaAllah, kita bina satu-satu. Kapal terakhir yang kelima akan siap insyaAllah pada tahun 2029. Betul-betul. Itu maknanya yang saya kata, bukan semua kapal akan siap 2029. Kita bina satu-satu, kita tak bina sekali 5. Kalau bina sekali 5, kos dia akan bertambah lagi, betul. Kerana kita terpaksa membina dia punya yard, membina shipyard dia untuk setiap satu kapal. Sekarang ni kita ada stage 25%, stage 30%, dan mana yang stage dah lebih 50%, dia masuk yang proper di atas jig yang penuh. Dia punya jig tu support tu besi-besi tu, untuk kita bina dia punya hull, dan untuk kita melengkapkan kapal sepenuhnya sebelum kita menghantar kapal tersebut masuk ke dalam Harbour Acceptance Test, yang mana mengambil masa yang lama juga, insyaAllah. Ya? Terima kasih. Yang Muhammad Remah, sebab yang diceritakan tu memang betul lah. Itu semua dipanggil teknikal ataupun Gantt chart schedule ataupun Microsoft Project schedules. Memang betul yang tu. Bila kita layman, itu untuk kontraktor dengan Kementerian Pertahanan untuk monitor the Gantt chart macam mana yang dicerita oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan tadi. Itu betul. Kita tak nafikan. Kita layman ni kita nak tahu bila sebut siap maksudnya komplit sekali semua. Bila tarikh dia? Kita nak tengok yang tu. Masalah commissioning, acceptance test, that is your problem, it's not our problem. But we need to know Datuk Petua complete seperti mana project. yang Tanah Merah tanya tadi berkenaan Bagi dengan tarikh. mengapa lambat sangat patut siap 29. Kapal ini pembinaannya diberhentikan pada tahun 2018, tu betul. 2018 semua projek-projek mega diberhentikan. Ya? Termasuk HSR, termasuk ECRL, termasuk MRT, termasuk macam-macam lah, termasuklah LCS ni. Tapi bila nak disambung semula pada awal tahun 2000, kerajaan jatuh. Bila kerajaan baru naik, nak buat, tetapi COVID 2 tahun, betul. Jadi 3 tahun lebih.
tersadai. Itu betul. Jadi sekarang Yang Berhormat mengatakan ini salah kerajaan perpaduan dulu. saya tak salahkan sesiapa, tetapi terhenti. Menteri Kewangan ada sini. Bila dikatakan bahawa projek ini lama tak siap, bukannya kerana salah kontraktor, salah kementerian, tidak, kerana terhenti. 2 tahun setengah pula kerana COVID macam-macam. Baru kita nak sambung, tetapi kita nak buat dengan secara yang telus. Itu sebabnya dalam SA Supplementary Agreement nombor 6 ni tidak ada orang tengah lagi dah. CAD dah tak ada, CED tak ada. Sekarang kita berurusan terus dengan OEM. Bahkan dalam Supplementary Agreement nombor 6 dengan izin Datuk Betul, ada kemungkinan jika diperlukan bahawa BNSB kementerian boleh bayar terus kepada OEM untuk kita mempercepatkan supaya tidak ada gangguan tentang pembayaran Datuk Betul. Ini ya yang kita lakukan, dan kita tidak lagi mengikut milestone perbatuan. Dulu kita bayar ikut milestone. Kalau dalam masa 2 bulan kita mesti banyak ni. Dalam masa 6 bulan dia ikut milestone. Tapi dalam supplementary agreement yang baru kita tanda tangani Datuk Betul, kita ikut progress of the project. Jadi akan disertify, akan dibuktikan dia siap 45%, kita bayar 40%. 5% memang kita tak akan bayar. Ya, kita bayar begitu. Jadi tidak ada kemungkinan bahawa akan ada pembayaran yang dibuat tapi barang tak siap. Kita akan ikut progress payment, bukannya lagi milestone punya payment, Datuk Betul, ya. Datuk Betul, prinsip Kementerian Pertahanan dalam meneruskan pembinaan LCS ini adalah bersandarkan kepada beberapa faktor. Pertama, seperti diakui sendiri oleh pihak TLDM, kapal-kapal ini amat diperlukan bagi mengokohkan armada selaras dengan plan transformasi 15-5 TLDM bagi meningkatkan keupayaan operasi TLDM dalam melindungi serta memelihara keselamatan dan kedaulatan perairan negara. Kedua, jika projek ini tidak diteruskan, Datuk Ketua, 400 vendor tempatan terlibat dalam projek SAS ini akan mengalami kerugian dan bakal tutup kedai. Sehubungan dengan itu, Datuk Ketua Kementerian telah mengadakan beberapa siri bengkel melibatkan pelbagai pihak seperti Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, Jabatan Peguam Negara dan TLDM untuk kita buat keputusan. Ada juga dibincangkan, saya baca dia punya file Datuk Ketua, mengapa kita tak lantik orang baru. Kalau lantik kontraktor baru, lagi mahal Datuk Ketua. Lagi mahal dan kita kena buat lama lagi, kita nak dengan kontraktor, dengan OEM yang baru, agreement yang baru, macam-macam betul-betul. Jadi kita buat keputusan. Bila kata kita tu kementerian lah ya, telah pun diputuskan sebelum ini betul-betul. Kementerian Pertahanan juga telah membentangkan cadangan plan pemulihan SES kepada jemaah menteri sebanyak 4 kali, iaitu pada 20 November 2020, 5 Mei 2021, 4 Mac 2022 dan akhirnya pada 20 April tahun 2022, jemaah menteri pada masa itu telah memutuskan untuk meneruskan projek LCS ini, dan syarikat Boston Naval Shipyard Sdn Bhd BNSSB dikekalkan untuk meneruskan projek pembinaan LCS itu. Telah pun dibuat. Tetapi untuk makluman Dewan ini, for the sake of good order, dengan izin, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada 19 April 2023, Kerajaan Perpaduan Madani melalui Mesyuarah Jemaah Menteri telah memberikan persetujuan kepada Kementerian Pertahanan untuk meneruskan keputusan yang telah dibuat oleh Jemaah Menteri terdahulu. Saya telah pun membawa kertas Jemaah Menteri supaya Jemaah Menteri, it's not fair for kerajaan sekarang untuk meneruskan jika tidak diluluskan oleh Jemaah Menteri sekarang. Sebab kelulusan dulu oleh Jemaah Menteri dulu. Now it's a different government. Saya bawa supaya the present ataupun jemaah menteri yang ada sekarang ini memberikan kelulusannya atas asas kelulusan yang telah diberikan oleh kerajaan terdahulu, jemaah menteri terdahulu, tetapi dengan kita mengambil kira berbagai-bagai kerana kita nak letakkan ada supplementary agreement nombor 6 Datuk Ketua, ya. Datuk Ketua, keputusan untuk mengekalkan syarikat BNSSB ini dibuat kerana pemilihan syarikat yang baru akan mengakibatkan kementerian perlu memulakan semula rundingan seperti yang saya katakan tadilah, ya. BNSB juga telah diambil alih oleh Kementerian Keuangan melalui Special Purpose Vehicle iaitu Ocean Sunshine Berhad serta diterajui kepimpinan baru punya kepimpinan berbanding sebelum ini. Share Sales Agreement antara OSB, Boston Holding Berhad, Perstim Lembaga Angkatan Tentera juga telah dilaksanakan pada 18 Ogos baru-baru ini
dan perkara ini memberi keyakinan untuk kementerian melangkah ke depan. Selepas syarikat ini diberikan ataupun diambil alih oleh SPB MOF Datuk Betul, barulah kerja-kerja fizikal dimulakan bulan September Datuk Betul ya. Okey, ya Mak Menteri, boleh tak kita kami semua nak tahu siapakah di belakang syarikat SPV ni, iaitu syarikat Ocean Sunshine Berhad? Apa track record mereka dalam industri perbuatan kapal? Kenapa syarikat ini dipilih? Apakah merit mereka? Sebab mereka ni dipilih untuk menyelamatkan satu perolehan terbesar dalam sejarah negara. Kami kebimbangan ya, dia akan berulang lagi sekali, kapal masih tak siap-siap lagi. Jadi sebab apa kita tahu satu negara kita trust defisit kepada syarikat BNSB. Dah berkali-kali mereka gagal menjalankan tanggungjawab yang diberikan sebagai kontraktor kepada LCS. Saya khawatir syarikat Ocean Sunshine ini cuma shell company yang dibentuk untuk mengaburi mata rakyat Malaysia supaya kita memaafkan dan melupakan kegagalan syarikat BNS dengan alasan kini diterajuk oleh syarikat baru itu, syarikat Ocean Sunshine Berhad. Akhir sekali, apakah jaminan MINDEF bahawa pengemudi syarikat Ocean Berhad ini bukanlah orang yang sama daripada syarikat BNS? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, masa sudah tamat, sila gulung. Sekejap saya jawab. Syarikat Sunshine ini adalah kepunyaan Kementerian Keuangan. Ya. Wholly owned SPV, Special Purpose Vehicle by the Minister of Finance. For the sake of nak mengawal supaya tidak ada lagi macam dulu-dulu itu betul. That's why ada klausa di dalam kita punya perjanjian Supplementary Agreement nombor 6 ini bahawa kementerian boleh bayar terus kepada OEM. Kalau kita dapati bahawa ada masalah dengan Special Purpose, kita nak mempercepatkan, tetapi tidak ada, bukan ada kepunyaan sesiapa, dia punya kerajaan Malaysia. Dan pengurusan pembinaan LCS ini betul-betul walaupun dah sekarang bukan lagi BNSB ini kepunyaan di bawah Boston, sekarang di bawah Sunshine, Ocean Sunshine, Datuk Betul, tapi pengurusannya diurus oleh dua ketua setiausaha. Ketua perbendaharaan, iaitu special committee yang kita tubuhkan, joint committee, dan juga ketua setiausaha Kementerian Pertahanan dan juga pegawai-pegawai kita yang akan meneliti dan mengikuti perkembangan pembinaannya, dan dalam masa yang sama kita akan akur apa yang telah pun diarahkan oleh PAC dan juga diarahkan oleh Ketua Audit Negara, supaya laporan berkala akan kita bawa ke Parlimen, kepada PAC dan juga kepada Select Committee, supaya pembinaan LCS ini dipantau agar ia tidak lagi berulang perkara yang sama itu betul. Ya. Kalau dah habis masa, yang lain-lain itu saya jawab secara bertulis. Masa sudah tamat. Puan Speaker. Masa Nanti sudah dulu, tamat. Puan Speaker. Saya bekas tentera. Saya ada soalan untuk Menteri Pertahanan. Tak boleh macam ni. Tak boleh. Sekarang ni bekas tentera tengok ni. Live ni dia tengok. Saya kena tanya Menteri Pertahanan pasal pelarasan pencen. Sebut dalam Dewan ni. Ini isu keselamatan negara yang Datuk Yang Orang putih kata perlu Datuk bagi tambah masa. Ini isu. Sila duduk. Datuk Betul. Datuk Betul, there's an English saying, then don't raise your voice, improve your argument. Okay? Saya tak faham. Cuba ulang sekali lagi. Dengan Oh my God. you were former two-star general, don't tell me you don't understand simple English. Okey. Yang Berhormat Menteri, jawab soalan lepas Jawab itu soalan kita Soalan tamat. dia ialah berkenaan dengan pelarasan pencen. Datuk Petua, memang kita telah pun berbuat beberapa option di peringkat kementerian. Kalau banyak ni kita bagi penjelasan, di impact dia banyak ni. Ada 5 kita buat. Kita dah hantar. Tetapi malangnya Datuk Petua, ada beberapa orang, saya tak kata semualah kan, beberapa individu yang merupakan veteran tentera membawa kes ni ke mahkamah. Jadi apabila mahkamah dah jadi kes mahkamah, kita terhenti itu betul. Kita terpaksa terhenti dan tidak ada komunikasi yang perlu kita keluarkan kerana ini akan dilihat sebagai subjudis kepada proceeding mahkamah yang sedang berlangsung sekarang insya-Allah ya. Jadi kita tunggu apa akan diputuskan mahkamah, itulah yang akan kita ambil tindakan selanjutnya Datuk Putu insya-Allah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya berapa lama keputusan mahkamah ni? Mungkin setahun?
2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Kalau 10 tahun dah mati semua dah. Nantilah saya berkunjung hormat dulu, ya. Mahkamah ni dia independen. Dia macam ni aja. Dia ada 3 cabang dalam demokrasi kita, legislatif, judiciary dan juga eksekutif. Kita tak boleh campur tangan. Yang legislature punya kita, yang judiciary punya mahkamah, mahkamah biarlah dia buat. Kita tak nak campur tangan. Bila dia nak tu palang pada dia lah, Datuk Ketua. Mana boleh saya tahu bila mahkamah nak putuskan? Melainkan mahkamah kata dia akan dengar kes ini sekian-sekian masa, barulah saya boleh cakap ke dalam Dewan Yang Mulia ini. Okey, mengikut undang-undang bahagian 5 peraturan angkatan tetap, pencen, ganjaran dan faedah dan lain-lain 1982, setiap kali dibuat perasan pencen, perasan gaji mesti ada perasan pencen. Yang kedua, Majlis Veteran Kebangsaan bersidang pada 29 September 2022 telah meluluskan cadangan pelarasan pencen veteran ATM yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Jadi maknanya keputusan dah dibuat. Kenapa lagi mahkamah? Majlis Veteran Kebangsaan dah pun meluluskan. Undang-undang pun dah kata macam itu. Dah kena buat. Kenapa lagi mahkamah? Majlis Veteran Kebangsaan Datuk Ketua tidak ada jurisdiction on pencen. Pencen adalah hak mutlak kerajaan di bawah MOF dan akan tertera di bawah akta. Jadi tanda tangan Menteri Pertahanan masa tu apa? Tak laku. Di bawah perlembagaan Datuk Ketua, Angkatan Tentera juga dilihat ataupun dirangkumkan sebagai perkhidmatan awam. Ini yang sedang kita buat, orang kata berunding dengan pihak JPA supaya ada kelonggaran terhadap akta ini, Datuk Ketua. Ya. Sebab di satu clause ataupun di satu perkara disebut, di satu perkara tidak disebut. Tetapi perlembagaan Datuk Ketua dia mesti dibaca bersekali. Kalau disebut sekali maknanya walaupun tak disebut kemudiannya ataupun di depannya, dia akan dianggap sebagai disebut dan terangkum di dalam perlembagaan tersebut. Jadi ini yang kita sedang nak buat, macam kita nak buat untuk kita memperbaiki skim angkatan tentera tentang pangkat dan macam-macam, termasuk juga penyaluran pensyen. Boleh jadi Datuk Ketua di dalam kajian yang sedang dilakukan, bukan kajian lah, perancangan sedang dilakukan untuk menyelaras gaji dan pencen penyalut awam Datuk Ketua yang mana telah lama tidak dibuat. Yang akhir sekali dibuat pada tahun 2012. Saya yakin dan percaya yang pencen-pencen ini pun juga nanti, yang isu ini pun juga akan diberikan keutamaan Datuk Ketua. InsyaAllah. Datuk Ketua, boleh yang Berhormat, terima kasih. Sila duduk, masa sudah tamat. Kenapa mahu kaji lagi ni? Kaji apa benda ni? Yang Berhormat Kaji. Menteri. Dia boleh, Jemaah Menteri tak bersetuju kata untuk kaji. tanya saya. Kita dah submit dah. Tapi kerana court case ni kita tak boleh buat, tak boleh teruskan. Habis macam mana? Takkan Berhormat nak court Menteri. case ni macam ni? Tak boleh macam ni. Jangan gelak tau, jangan gelak. Yang Berhormat Menteri sila. Yang Mak Menteri Habiskan. boleh yang terakhir Okey, Yang Mak Menteri, terima kasih Yang Mak Menteri. Sebenarnya bagi saya lah, pejabat awam dengan anggota tentera ni tak sama, sebab tugas anggota tentera kita ni kena standby 24 jam. Kalau boleh lah jangan kita rangkum, sebab kalau di bawah JP susah. Mereka harap beri pembelaan. Cuma saya nak cerita sikit Yang Mak Menteri, perlu isu cerita lagi, tentang tak ada mahkamah. masa. Ada satu kumpulan yang satu harap Yang Mak Menteri dapat cuba tengok file, iaitu kumpulan yang mereka menggelar mereka The Last Mohican. Jadi The Last Mohican ni Yang Mak Menteri, satu isunya isu sama jugalah, isu penyelarasan gaji mereka. Tetapi apabila ketika itu mereka nak bawa ke mahkamah, tetapi pentadbiran MINDEF ketika waktu itu mohon mereka jangan bawa mahkamah sebab takut memalukan kerajaan. Jadi mereka pun tak bawa ke mahkamah. Dan akhir sekali bila lepas satu menteri bertukar satu menteri dan mereka tengok tak ada penyelesaian, akhirnya mereka bawa ke mahkamah. Bila bawa ke mahkamah ditolak. Kenapa ditolak? Disebabkan time base dah lama sangat. Ini jadi sebab tu kadang-kadang saya harap Yang Mak Menteri cuba tengok file The Last Mohican. Ini betul-betul mereka ada merit permohonan mereka, tapi disebabkan mereka atas tanda hormat kepada menteri dan juga Kementerian Pertahanan, mereka diminta jangan bawa ke mahkamah. Tapi bila bawa mahkamah, Cukup. itu saja. Terima kasih. Datuk Ketua, saya tak dapat nak bagi komen sekarang ni sebab that not within my radar. Saya akan pastikan ianya dilihat dan saya juga ingin tahu what do you mean by the last Mohican. I thought the Mohican all been wiped out already
from their homeland. Jadi insyaAllah bergurau betul-betul. Datuk Betul, terima kasih banyak-banyak dan juga kepada rakan-rakan yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan 2024 tempoh hari berkenaan dengan Kementerian Pertahanan. Inilah kali yang pertama sekali Kementerian Pertahanan banyak dibahaskan, 18 orang, selalu tu tak ramai. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya harap jawapan saya, lisan saya tadi boleh memadai. Ya. Memang tak puas hati, memadai. Dan mana yang tak sempat saya jawab, ada 11 isu utama, saya dapat cakap 3 saja. Yang lagi 8 tu betul-betul saya akan jawab dalam secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Ahli-ahli yang berhormat, memandangkan sekarang jam telah menunjukkan pukul 1.09 tengah hari. Saya menangguhkan mesyuarat sekarang dan akan bersambung semula jam 2.30 petang.